Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kumpulan kami iaitu kumpulan 5 akan membentangkan tajuk yang menarik iaitu fahaman pasca modernisme. Nama saya Nur Syafiqah Diana. Sebagai pembentang yang pertama akan membentangkan mengenai maksud dan juga faktor kemunculan pasca modernisme. Apa itu pasca modernisme? Menurut Encyclopedia of Cultural Anthropology 1996, pasca modernisme adalah satu gerakan dari pelbagai sistem atau falsafah bermula dalam reka bentuk dan falsafah estetik. Manakala menurut Jean-François Lyotard, tiada kebenaran terhadap metanaratif yang akhirnya membawa kepada penafian terhadap wahyu dan perubahan kepada pandangan dunia yang berasaskan sains semata-mata. Dan akhir sekali, menurut Charles Jean 1989, pasca modernisme merupakan satu ancaman utama ke arah dunia pasca moden, ialah berlakunya perubahan dalam epistemologi, kefahaman terhadap pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu berkembang dan dikaitkan dengan anggapan-anggapan yang lain. Seterusnya kita beralih kepada faktor kemunculan pasca modernisme. Bagaimanakah faktor atau sejarah kemunculan pasca modernisme? Menurut Jean-François Lyotard, pasca modernisme berlaku di antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Pasca modernisme merupakan satu fenomena baharu disebabkan rasa tidak puas hati sesetengah golongan yang merasakan gagasan-gagasan atau fahaman modernisme telah sampai ke tahap yang tidak meyakinkan, malah memburukkan keadaan semasa. Kesan fahaman modernisme yang mengetepikan agama, pemikiran empiritikal dan logik, akhirnya menjadikan manusia ditindas oleh tindakan mereka sendiri. Baiklah, kita akan beralih kepada pembentang yang kedua. Saya Bayyuddin Amsyah akan membentangkan yang kedua tentang mengenai ciri-ciri pasca modernisme. Antara ciri utama pasca modernisme adalah anti-realistik, permainan bahasa, menentang metanaratif dan juga bersikap tidak mengambil kisah kepada kehilangan sejarah, jati diri, agama dan juga tradisi. Aliran pasca modernisme meliputi disiplin ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, sejarah, politik dan lain-lain. Sebagai contoh, Thomas Kuhn mempersoalkan objektif ilmu sains. Dalam pemikiran moden seperti ilmu sains mengandungi juga aspek dalam bukan rasional atau logikal. Beliau juga mengatakan ilmu sains juga boleh mempengaruhi oleh faktor psikologi dan sosiologi yang berkaitan dengan perasaan manusia, malah ilmu sains juga bukanlah berdasarkan logik semata-mata. Dalam konteks ini, pasca modernisme menyatakan tidak kebenaran mutlak dan absolut, iaitu idea tentang wujudnya kebenaran mutlak, suatu ilusi yang dibuat-buat oleh setengah pihak untuk berkuasa dan mempengaruhi manusia lain. Selain itu, fahaman pasca modernisme menganggap benar dan salah saling sinonim, iaitu suatu yang dianggap fakta hari ini boleh dinilai salah di kemudian hari. Fahaman ini juga menyatakan perkonsepsian diri sendiri dan rasionalisasi, iaitu metodologi saintifik bersandarkan teori yang objektif digantikan dengan kebergantungan kepada pandangan diri sendiri. Seterusnya, kuasa autoriti oleh institusi tradisi seperti agama adalah palsu dan korup, di mana moral yang dipadu agama atau institusi sekular disebut kekangan manakala kewujudan pihak autoriti agama dipertikaikan. Bukan itu sahaja, ciri pasca modernisme menyatakan prinsip moral bersifat personal atau peribadi, yang mana kod moral ditentukan sendiri secara peribadi oleh setiap individu tanpa diperlu merujuk dan mengikut nilai dan peraturan tradisional. Menghalang komunikasi antara manusia bahkan disebut terbukti mengakibatkan peperangan masing-masing, iaitu dakwaan kebenaran eksklusif oleh sesuatu agama wajar dikutuk. Seterusnya, saya Qurratu Ain Zahira, pembentang yang ketiga. Saya akan membentangkan tentang cabaran pasca modernisme terhadap umat Islam. Pada hari ini, umat Islam berhadapan dengan pelbagai cabaran dan pemikiran, antaranya fahaman gerakan modernisme. Era pasca modernisme menyaksikan perubahan nilai terhadap keseluruhan aspek dalam kehidupan manusia.
Pasca modernism juga edisi terbaharu kepada fahaman sekularisme barat moden. Fahaman ini juga disebarkan melalui proses globalisasi mengikut kecanggihan teknologi komunikasi dan maklumat seperti Facebook, Twitter, WeChat, Instagram dan sebagainya. Ia juga mementingkan manusia untuk mempunyai kebebasan diri tanpa memikirkan pendapat orang lain. Pasca modernism menjadi cabaran kerana ia telah mempengaruhi dunia Islam. Oleh itu, dengan berkembangnya pasca modernism pada era globalisasi, maka gerakan kebebasan semakin berkembang. Globalisasi mencipta dunia berasaskan kepada kepenggunaan atau consumerism. Pertumbuhan budaya kepenggunaan ini adalah latar belakang fahaman pasca modernism. Hanya kerana sistem kapitalis manusia boleh menjadi rakus dan gelojoh yang tidak terbatas di mana boleh menyalahgunakan kebenaran dan kekayaan kurniaan Allah. Sifat kebenaran dan kepenggunaan ini kemudian menggantikan nilai-nilai moral dan akhlak manusia serta melupakan nilai-nilai keagamaan dan kekeluargaan. Baiklah, bagi cabaran pasca modernism yang seterusnya, kami dapati kemunculan gerakan feminis atau hak asasi persamaan gender merupakan impak daripada pasca modernism. Gerakan feminis ini memperjuangkan soal keadilan sosial, kesesamaan, hak kemanusiaan, liberalisasi kaum wanita dan pelbagai pendekatan yang menyebelahi kaum wanita. Mereka menganggap kawalan agama akan menyebabkan wanita berada di dunia yang tidak maju. Fahaman feminis bertentangan dengan fakta sebenar tentang kedudukan kaum wanita dalam agama Islam yang mengangkat darjat kaum Hawa daripada lembah perhambaan. Wanita merupakan aset yang sangat bernilai serta sumber pembinaan masyarakat yang penyayang. Nasihat Rasulullah SAW ketika Haji Wida adalah, "Aku berpesan agar kamu melayan kaum wanita dengan baik." Era pasca modernism ini telah menyebabkan institusi kekeluargaan semakin rapuh serta tidak mampu membentuk masyarakat yang mempunyai nilai moral yang tinggi. Ia merupakan kesan arus globalisasi yang menjanjikan dunia tanpa sepadan. Institusi keluarga yang rapuh agamanya akan menyebabkan anak-anak terjebak dengan gejala sosial tanpa sebarang sepadan agama dan akhlak yang akan mengejar kebebasan, kemewahan serta membuat sesuka hati tanpa batasan. Cabaran yang seterusnya ialah gerakan yang berbahaya dan mencabar manusia yang bertamadun dan nilai-nilai agama tradisional serta moral yang suci ialah perjuangan masyarakat liberal barat. Ia adalah untuk menjayakan konsepsi keluarga yang tidak lagi terdiri dari lelaki dan perempuan, suami isteri dan anak-anak yang sah. Pernyataan tersebut merupakan contoh yang telah diberikan oleh Profesor Ulung Negara, Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Kamal bin Hassan. Konsep ini buat julung kalinya diperjuangkan melalui persidangan United Nations Conference on Population and Development di Cairo pada 1994 dan di Beijing pada tahun 1995. Seiring dengan itu, diperjuang juga supaya dihalalkan hubungan seks sebelum nikah kerana hal ini sudah menjadi lumrah di negara-negara maju teknologi. Seterusnya, cabaran perubahan struktur kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat pada era pasca modernism bersikap individualistik serta tidak mengambil peduli terhadap gejala sosial yang berlaku di sekelilingnya. Sebagai contoh, jiran tetangga sudah tidak mengenali antara satu sama lain. Akhir sekali ialah cabaran hak asasi LGBT. Apakah itu LGBT? LGBT merujuk kepada akronim bagi lesbian, gay, bisexual dan transseksual. Mereka ialah golongan yang ingin merubah fitrah asal kejadian mereka kepada personaliti yang bertentangan. Ada cabaran, ada kesannya. Saya Muhammad Haziq sebagai pembentang yang keempat akan membentangkan kesan pasca modernisme terhadap umat Islam. Terdapat 4 kesan pasca modernisme terhadap umat Islam pada masa kini. Antaranya ialah pasca modernisme menyebabkan umat Islam menormalisasikan sesuatu perkara yang salah dan bertentangan dengan agama. Terdapat segelintir masyarakat Islam yang menganggap perkara seperti LGBT, transgender dan juga meminum arak adalah perkara yang normal dan tidak salah di sisi Islam. Kesan yang kedua, telah berlakunya pertelingkahan antara satu sama lain berkaitan ekonomi, politik dan sosial.
Hal ini berlaku kerana perbezaan fikiran dan idea tentang sesuatu perkara. Kesan yang ketiga, pasca modernisme juga telah menyebabkan peranan ibu bapa sebagai pendidik di dalam keluarga lemah dan terkikis dari segi agama. Dan akhir sekali, pasca modernisme telah mengakibatkan masyarakat Islam lalai mengejar kebahagiaan di dunia berbanding di akhirat. Alih pula kepada saya, Nur Alia, pembentang yang terakhir iaitu pembentang yang kelima yang akan membentangkan cara-cara atau kaedah mendepani pasca modernisme. Pasca modernisme bergerak sangat aktif menyelubungi sektor kehidupan masyarakat masa kini dari perubahan nilai dan juga gaya hidup. Dan seperti yang dimaklumkan, jika ia mula menguasai kehidupan barat, maka ianya juga pasti muncul menjadi elemen yang dibangkitkan dan secara segera diekspor ke serata dunia, termasuk dunia Muslim menerusi pelbagai cara dan juga saluran. Maka dengan itu, untuk memulihkan keadaan ini, laluan mestilah diberikan pada akidah untuk memainkan peranannya yang berkesan sebagai pembentuk identiti dan jati diri dalam kalangan umat Islam. Di samping itu, proses tersebut juga perlu diberikan sokongan padu tanpa berbelah bagi oleh pelbagai institusi utama, khususnya institusi keluarga, pendidikan dan juga media massa. Di akhir pembentangan ini adalah kesimpulan pasca modernisme. Seperti yang kita tahu, pasca modernisme telah memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat dan juga dapat mempengaruhi generasi masa hadapan. Bagi membendung perkara ini, masyarakat perlu mengambil serius tentang pasca modernisme. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting mendidik generasi hadapan. Sekian itu saja daripada kami. Terima kasih.